Syukur Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berhimpun bersama-sama lebih merencana, membahas serta memperkasa agenda perjuangan kita dalam mempertabatkan ketuanan rakyat dan kedaulatan negara yang tercinta ini. Tahniah dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Saudara Lim Guan Eng dan Barisan Kepimpinan Negeri Pulau Pinang yang telah berjaya mentadbir serta melaksanakan pelbagai perubahan dan penambahbaikan di negeri ini demi keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Selangor, Kedah, Kelantan di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat ini menjadi contoh kepada kerajaan negeri lain terutama dari aspek kecekapan, pengurusan ekonomi, sistem tadbir urus yang efisien serta komitmen serius dalam memerangi rasuah. Justru sewajarnya lah kita bersama-sama terus teguh dan komited mempertahankan kecemerlangan ini demi membela rakyat. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, almarhum Datuk On Jaafar, perwakilan tunggal Parti Negara dahulunya, selaku Ketua Pembangkang di Parlimen pada ketika itu, juga dicemuh melalui pembunuhan karakter yang sangat menduga citakan sehinggalah almarhum meninggal dunia. Kita menghimbau sejarah. Pimpinan PAS dan Socialist Front seperti almarhum Dr. Burhanuddin Helmi dan Allahyarham Ahmad Mustamam ditahan di bawah akta zalim ISA. Kononnya kerana mengancam keselamatan negara, akhirnya Pakatan Pembangkang menjadi lesu dan lemah sewaktu pilihan raya umum 1964. Sejarah membuktikan bagaimana pembangkang yang kuat tidak akan dibenarkan berfungsi dalam negara Malaysia selagi UMNO BN berkuasa, meskipun demokrasi berparlimen merupakan anutan politik negara. Dan kini ia berulang lagi. Mulanya UMNO BN merekayasa rampasan kuasa di negeri Perak yang dimenangi secara sah oleh Pakatan dalam pilihan raya umum ke-12. Terbaru, Ketua Pembangkang Saudara Anwar dan pimpinan Pakatan Rakyat seperti Yang Berhormat Saudara Karpal Singh, Yang Berhormat Azmin Ali dan Saudara Siva Rasa telah digantung dalam sidang Dewan Rakyat yang baru lalu. Jadi justru keadilan dan PAS seharusnya membulatkan tekad demi memperkukuhkan muafakat Pakatan Rakyat. Keseriusan kita memperjuangkan pelbagai isu di Parlimen sebagai contoh isu pelaksanaan Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan GST Act, isu kenaikan harga minyak, isu penyelewengan wang rakyat dan lain-lain isu membuktikan bahawa komitmen kita demi rakyat berada pada landasan yang betul. Akibatnya, BN dan UMNO cemas dan lebih berwaspada. Tetapi yang baiknya mereka lebih berhati-hati apabila nak menukar apa-apa, apabila mereka tahu rakyat akan memilih Pakatan Rakyat. Dan sendi kekuatan Pakatan Rakyat adalah rakyat Malaysia sendiri, bukan wang dan mainan retorik ciptaan sendiri mereka. PAS terus kukuh dan pengukuhan politik Islam yang sangat menekankan keabsahan moral. DAP kian terbukti sebagai parti yang cekal membela nasib kaum yang pelbagai, dan keadilan sendiri telah mempamerkan budaya politik era baru yang serasi dengan kehendak rakyat pelbagai kaum dan ideologi. Saudara-saudari yang dihormati, janganlah kita membenarkan diri kita berjaya diadu dombakan oleh pihak musuh dan kita hilang kepercayaan di antara satu sama lain. Dibisikkan kepada orang Melayu kononnya DAP akan menjual kepentingan Melayu untuk timbulkan
keraguan orang Melayu terhadap PAP. Dikatakan PAS tidak mempedulikan hak rakyat bukan Melayu, menimbulkan keraguan terhadap PAS. Dan dikatakan juga dalam keadilan, Saudara Anwar mempunyai banyak masalah dan keadilan sendiri tidak pandai menguruskan keadilan. Jadi inilah untuk mengikis keyakinan terhadap 3 parti Pakatan Rakyat. Janganlah kita masuk dalam perangkap tersebut. Hadirin sekalian, perjuangan Pakatan Rakyat bukanlah untuk memperkayakan diri sendiri, tetapi dia terhasil kerana keinsafan atas perik jerih dialami oleh rakyat kebanyakan. Di sebalik kemegahan 50 tahun kemerdekaan, Malaysia adalah negara 2 darjat. Yang kaya terus hidup mengulik mimpi di dalam ligai, yang miskin derita sehingga terpaksa bergolok gadai. Pelbagai akronim dicatur oleh pemerintah. Sebut saja MBE, NKEA, NKRA, GTP, ETP dan pelbagai lagi akronim yang direncana oleh UMNO BN. Satu pun gagal mendatangkan impak positif kepada rakyat. Yang terus berlaku ialah rakyat semakin keliru. Pendapatan negara kononnya tinggi, KBNK negara capai pertumbuhan, tetapi harga barang terus naik, kos sara hidup terus menghimpit. Mengapa ini berlaku? Kerana mereka hanya mengkaji di dalam makmal yang memisahkan realiti rakyat dengan rekayasa dasar. Realitinya, rakyat tidak mahu dokumen yang menyusun indah kata-kata dan retorik berlebihan. Rakyat mahukan impak langsung, harga petrol dan harga barang yang bersesuaian, akses pendidikan lebih luas, pengangkutan awam yang efisien dan efektif, perkhidmatan awam yang tidak birokratik dan sebagainya. Saudara-saudari, langkah untuk mengembalikan institusi rakyat kepada peranan asal mereka membela rakyat. Felda yang ditubuhkan untuk memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah memiliki tanah dan ladang sendiri telah menyimpang dari piagam asalnya pada Felda Plantations. Lagaknya tidak ubah seperti gergasi peladangan swasta yang lain. Oleh itu, Pakatan Rakyat akan memastikan bahawa tanah-tanah dan ladang-ladang yang dikuasai Felda Plantations itu dikembalikan kepada generasi muda kedua dan ketiga Felda, agar semangat asal penubuhan Felda dapat dihidupkan kembali. Jangan Felda satu hari nanti akan dicemuh oleh warga peneroka sendiri seperti rangkap pantun ini. Mengayuh beca tanpa roda. Tiada duit, beli yang baru. Bila ditanya hak peneroka, Felda kata, mana aku tahu. Perwakilan yang dihormati, langkah-langkah kita adalah jelas dan mudah difahami. Ia menzahirkan prinsip keadilan sosial yang dimeterai oleh dasar bersama. Ia jelas membuktikan kesepaduan kita dalam Pakatan Rakyat. Kita mahu tunjukkan bahawa pendekatan negara kebajikan yang dibawa oleh PAS akan diangkat untuk menjadikan agenda perjuangan bersama Pakatan Rakyat. Semangat keadilan sosial yang diperjuangkan oleh keadilan juga sebati dalam pengolahan langkah-langkah kita. Seterusnya, kebajikan dan keadilan sosial ini lebih kukuh dengan penghormatan kepada semua kaum seperti yang diperjuangkan oleh DAP. Kita mahu dasar dan program yang jelas, satu petunjuk bahawa kesepakatan dalam Pakatan Rakyat telah sampai ke tahap menghadamkan perjuangan yang sama. Saudara-saudari yang dikasihi, keadilan secara konsisten akan terus mewancanakan konsep ketuanan rakyat dan bangsa yang bermarah
dan setiap agenda pemerkasaan rakyat, kerana kita yakin bahawa tidak akan wujud reformasi ekonomi jika tidak ada reformasi politik. Malaysia memerlukan reformasi politik dan Pakatan Rakyat telah lama memperjuangkannya, kerana kita peka bahawa tanpa iltizam dan keikhlasan, gagasan transformasi yang diciplak oleh pemerintah UMNO BN akan menjadikan situasi politik Malaysia lebih teruk dan merosot. Reformasi yang kita bawa bermaksud mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Transformasi pula maknanya tukar saja. Seperti dalam filem Transformers, yang mana robot-robot boleh tukar menjadi kereta, lori atau kapal terbang, dan kemudiannya kembali bertukar menjadi robot semula. Makanya tidak ada apa-apa yang berubah. Sekadar bertukar tanpa mengambil kira hasil terakhir. Dari era Mahathir ke era Pak Lah, ke era Najib, segalanya tentang transformasi. Mahathir dengan wawasan 2020, Pak Lah dengan Islam Hadari. Tapi kita terima kasihlah ke Pak Lah, kita mai di milenium ni, kurang-kurangnya dalam hasil dia. Balik kepada transformasi itu. Dan sekarang ni Najib dengan satu Malaysia. Itu pun atas tunjuk ajar APCO yang menelan jutaan wang Malaysia, wang rakyat. Inilah dia seperti arti sebenar transformasi yang dilaung-laungkan oleh UMNO BN. Jadi kesimpulannya, saudara-saudari yang dihormati, Malaysia perlu diubah sekarang. Perjalanan dan masa depan rakyat di bawah pentadbiran UMNO BN kini semakin kabur dan tidak menentu. Seandainya perubahan tidak dilaksanakan sekarang, segala kerosakan, segala keberokan hasil kepincangan pentadbiran UMNO BN akan berterusan tanpa penghujung. Negara ini akan terus dirundung malang dan tak mustahil akan menerima masa depan yang gelap. Harapan dan kepercayaan rakyat untuk Malaysia kembali ke landasan yang betul, yang berteraskan prinsip keadilan dan muafakat sesama kaum perlu dikembalikan segera. Perubahan harus bermula sekarang, kerana hala tuju negara ini telah jauh menyimpang dari matlamat asal. Kesukaran hidup rakyat telah sampai ke peringkat yang memuncak. Dikala haluan ekonomi juga semakin malang. Pakatan Rakyat percaya bahawa agenda perubahan yang dijunjung bersama akan meniupkan kembali roh keadilan dan permuafakatan dalam sistem dan negara dan masyarakat kita. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bersama-samalah kita lakukan perubahan sekarang untuk menyelamatkan Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.